Okey, bilakah waktu terbaik untuk kita ke majlis ilmu? Ni apa nak jawab ni? Bila waktu terbaik? Waktu malam ke, waktu pagi ke, waktu petang ke, lepas subuh ke, kuliah duha ke, kuliah maghrib ke, kuliah isyak ke, waktu yang terbaik? Siapa boleh jawab soalan ni? Bilakah waktu terbaik untuk kita ke majlis ilmu? Kak Ijah, bila waktu terbaik Kak Ijah? Waktu terbaik. Waktu terbaik Waktu terbaik kita nak pergi majlis ilmu ni. Malam ke, kuliah isyak bagus ke, keluar maghrib bagus? Kuliah subuh bagus ke, kuliah duha bagus? Waktu dia bila yang bagus? Either lepas kuliah subuh ataupun lepas isyak. Kenapa pula? Apa reason dia? Pasal apa? Subuh adalah permulaan hari, the beginning of the day. Jadi Lagi tu ustaz-ustaz yang buat kelas maghrib pun tak orang datang. Kesian ustaz yang buat kuliah maghrib, kuliah duha semua tak ada orang datang. First choice lah Ustaz. Saya pergi kelas lagi lepas zuhur ni. Kuliah zuhur lagi tak ada orang nak masuk online. Tak adalah waktu yang terbaik untuk kita majlis ilmu. Kata Nabi apa? Kita kena buat ikut pada hadis. Kita kena buat waktu dia adalah sebelum datangnya 5 perkara tu. Ingat tak? Ini hadis ni. Nabi ajar kita ni. Atatim hamsan qabla hamsin. Ingat? Ni dia, saya ambil direct lah dia punya jawapan. Kita kena datang mana-mana majlis ilmu ni kan, selagi kita kaya sebelum kita miskin. Jangan tunggu dah miskin, dah susah baru sibuk nak cari majlis ilmu. Waktu kaya lupa. Waktu kaya asyik nak holiday, ada holiday sini majlis ilmu tak nak pergi. Yang kedua, waktu lapang sebelum sempit. Pak lapang tak nak ingat majlis ilmu. Pak dah sempit, dah kena macam gini, lockdown sama, sibuk nak buka masjid bila, nak buka kelas bila, semua sibuk tanya. Waktu lapang dulu tak ada lockdown, tak ada apa, tak pernah datang masjid, tak pernah datang kelas. Waktu lapang sebelum sempit. Yang ketiga, waktu sihat sebelum sakit. Sementara kita ada kesihatan, datang mana-mana majlis ilmu. Itu waktu yang terbaik lah. Bukan waktu zuhur ke asar ke, tak ada kena-mengena lah. Kan? Okey. Yang keempat, waktu kita muda sebelum kita tua. Nanti dah tua, nak jalan pun dah tak boleh. Dah start pakai wheelchair, dah baru nak sibuk pergi naik bas, turun bas, pergi masjid nak belajar ni. Dah terlambat. Bukan terlambat lah, maknanya dah tak sesuai lah. Waktu muda sebelum tua. Ustaz, maybe daripada muda sampai ke tua dia belajar Ustaz? Baguslah. Faham tak tahulah. Yang terakhir ni, belajar. Majlis ilmu ni mana-mana kita pergi, lakukan sewaktu kita hidup sebelum kita mati. Sebab once kita dah mati besok, dah terputus segala amalan kita. Dah terlambat lah maknanya. So, this is remind daripada hadis Rasulullah SAW memperingatkan kita. Ustaz, nak tanya. Ya. Misalnya macam sekarang lockdown, it's okay lah kalau kita belajar through online ataupun YouTube. Tapi bila everything back to normal, masjid dah buka, ada kuliah di masjid, tapi kita still belajar di YouTube, boleh tak Ustaz? Belajar agama ni, kan, dia tak sama keberkahan ilmu yang kita dapat daripada YouTube ataupun majlis ilmu. Dia tak sama. YouTube ni masalah dia tak boleh berinteraksi. Kalau online ni not so bad lah, at least awak boleh bertanya dengan guru tu, awak belajar. Tapi kalau YouTube, dia berbual je. Tapi awak tak dapat berinteraksi, nak bertanya. Dia punya, bukan nak kata awak tak boleh faham, boleh. Tapi nanti awak tengok YouTube yang lain pula, ustaz ni kata gitu, ustaz ni kata gini, ustaz tu, lagi awak pening. Jadi nanti takut hilang keberkahan ilmu yang awak belajar tu. Kalau ikut kaedah disiplin untuk ilmu ni, kena datang jumpa guru. Kena berkitab, pakai kitab, kena bertalaki one-to-one dengan guru. Itu kaedah dia. Untuk dapatkan keberkahan ilmu. Kita tengoklah contoh, saya boleh ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ni, beliau duduk di kota Mekah. Dia lahir kat Palestin. Lepas tu dia membesar kat kota Mekah. Bila umur dia sekitar 15 tahun, dia umur 7-8 tahun dia dah hafal Quran. Umur dia 15 tahun, dia dah hafal kitab Al-Muwatta'. Kitab Al-Muwatta' ni ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik berada di kota Mekah, di kota Madinah waktu itu.
Di kota Madinah Al-Munawwarah, Imam Syafi'i ada dekat kota Mekah. Zaman tu memang tak ada zaman YouTube lah Tapi awak tengok, dia dah hafal kitab tu, dia boleh yet pergi jumpa pula Imam Malik, belajar lagi dengan Imam Malik. Dah hafal tu. Boleh datang jumpa guru yang tulis kitab tersebut. Imam Malik yang tulis kitab tu, dia pergi jumpa guru. Untuk apa? Untuk bertalaki, untuk syarahkan lagi dalil-dalil hadis, dalil-dalil Al-Quran. Sebab tu kita kalau belajar Quran, kita tak boleh faham by dia punya terjemahan saja. Kita kena belajar juga bab tafsir ayat tersebut. Tafsir dia huraikan lebih detail. Macam mana nak tafsir, kena jumpa guru. Dan ada ayat pula, dia bukan sekadar tafsir. Dia kena ada lagi tu kaedah, dia panggil takwilkan ayat tu. Untuk dapatkan kita pemahaman yang lebih mantap lagi. Takwil ayat. Takwil ni maknanya apa? Dia akan keluarkan makna apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dan lepas tu pula dia cari kaedah berguru ni pula. Guru ni pula dia akan sampaikan kita kepada ilmu asyaq. Asyaqul Quran ni, dia berkait antara ayat ni sama ayat lain. Surah ni dengan surah lain. Ada tak kaitan dia? Kalau tak ada tak kaitan ayat Quran ni dengan hadis? Kalau tak ada dengan hadis, baru itu kategori para ulama pula. Dia ada satu kaedah, dia panggil ijtihad. Dia akan keluarkan hukum. Ulama ni akan berijtihad untuk mengeluarkan hukum. Dan ulama ni pula yang keempatnya, dia ada satu kaedah, dia panggil kias. Dia akan kiaskan dengan kejadian-kejadian tertentu, dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tertentu, dia kiaskan. Ini kaedah dia lah. Kalau nak betul-betul berguru, kalau betul-betul nak untuk ilmu ni, kena berguru. Sebab itu Imam Syafi'i sampai jumpa Imam Malik. Daripada Mekah ke Madinah ni bukan dekat Kita sekarang dekat lah. Naik bas mungkin 5-6 jam dah sampai lah. Tapi kalau zaman dulu, naik unta sampai makan 3-4 hari nak menuntut ilmu. Kena rempuh, padang pasir dan sebagainya. Cuaca panas kat sana macam mana awak bayangkan. Kat tengah padang pasir. Bukan ada building-building macam sekarang. Kalau kita pergi sekarang dah lawa lah. Ada bangunan, ada aircon, ada hotel tinggi, ada apa. Dulu mana ada ni semua. Ni kena usaha kita. Sebab usaha tu pun mendatangkan ganjaran pahala yang amat besar sekali. Itu baru datang keberkahan ilmu dia. Nampak tak? Awak boleh nampak tak ilmu Imam Syafi'i rahimahullah? Saya tak nak ambil imam lain. Kita ambil Imam Syafi'i dulu. Sebab kita bermazhab Imam Syafi'i. Kita kena ambil dia sebagai contoh. Awak boleh nampak tak keberkahan ilmu dia? Apa keberkahan dia? Dia kira ikhlas Ustaz belajar. Lepas tu apa yang dia dapat? Dapat ilmu Ustaz. Ilmu untuk siapa? Untuk kita ni. Nampak tak? Okey. Awak nampak tak? Keberkahan ilmu yang dia dapat tu, Imam Syafi'i rahimahullah ni, dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Dia meninggal dunia, ataupun dia wafat pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah, sama hari ini 1441 Hijrah. Dah berapa ratus tahun dah? 1400 sekarang lah taruh. Dia meninggal tahun 204. Lebih kurang 1200 tahun ada. Ada tak? Sekarang 1441. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Ada tak? 200. 1004 lah taruh. Tolak 200. 1200 tahun. Ada tak? Ya. Okey. Awak tengok 1200 tahun yang lalu, berapa ramai manusia yang mengamalkan ilmu dia. Kita hari ini bermazhab Imam Syafi'i, maknanya kita mengamalkan ilmu daripada Imam Syafi'i itu. Ini yang dipanggil ilmu yang bermanfaat. Dia dah meninggal 1000 lebih tahun, tapi pahala dia keep flowing. Sampai hari ini, selagi ada orang yang bermazhab Imam Syafi'i, selagi itu pahala dia tu keep on going. Sebab bila mati anak Adam nanti, terputus segala amalan. Kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariah dia. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa daripada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua dia. Ini yang dia panggil ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia 1200 tahun dulu sampai hari ini ada orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Kita mazhab Imam Syafi'i, kita ikut ilmu dia lah. Maknanya ilmu tu bermanfaat pada kita. Sebelum kita, dah berapa ramai orang yang dah meninggal tu semua dulu yang bermazhab Imam Syafi'i. Berbilion, bertrilion saya rasa. Mereka yang mengamalkan, dia dalam kubur pun dapat pahala ilmu yang bermanfaat. Ini matlamat, antara matlamat saya ajar Quran ni,
Selalu saya pergi ajar, ada detail sikit lah. Saya ajar bab tajwid, saya nak huraikan kenapa terjadinya hukum ni. Kenapa? Sebab saya nak awak ajar pada orang lain. Saya pun nak juga buat saham akhirat. Jadi apa yang saya ajar awak kalau baca dapat pahala, saya besok dah meninggal dunia pun dapat pahala. Kalau awak ajar pada orang lain, awak pun dapat pahala orang lain tu baca. Awak ajar anak lah contoh. Anak awak baca dapat, awak pun dapat, saya pun dapat. Guru-guru saya yang dah meninggal dunia pun dapat. Ini kita nak kena buat. Kaedah salah satu daripada dia ada ilmu yang bermanfaat. Ustaz, saya nak tanya. Tadi Ustaz dia cakap yang kita kena buat yang 3 amal jariah tu kan. Yang pertama tadi Ustaz cakap yang apa? Yang amal jariah, yang kedua apa? Doa kepada ibu ayah. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua. Okey, terima kasih. Yang ketiga, doa daripada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua dia. Jadi kita kena latihlah anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh. Supaya mereka pun mendoakan kita setelah kita meninggal dunia besok. Kalau kita tak latih anak kita jadi anak yang soleh, nanti dia jadi anak mak saleh pula. Itu yang kita problem tu. Jadi kita kena latih dia. Kita ada ilmu, kita sampaikan. Kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Mak saya bukan pandai sangat, start sikit-sikit ajar sikit. Kita tahu ikra' boleh ajar ikra'. Tak apa, satu ayat dia baca dapat pahala, awak pun dapat. Ini dia panggil ilmu yang bermanfaat. Ni susah lah Ustaz. Kita ni bukan ustazah pun. Ajarlah anak-anak ke, cucu-cucu ke, kat rumah ke. Pun boleh. Sampaikan. Sebab Nabi yang suruh. Kan? Bukan saya suruh, Nabi yang suruh. Dalam hadis yang lain pula Nabi ada sebut tentang hadis yang khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Yang bermaksud sebaik-baik mereka yang belajar Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Awak belajar lepas tu awak ajar. Sebaik-baik mereka yang belajar Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Ini Nabi yang cakap. Nabi yang suruh. So ada ilmu jangan simpan, sampaikan. Ini ajar ngaji, orang baca dapat pahala, awak pun dapat. Pahala yang awak ajar dia, selagi dia baca apa yang awak ajar dia tu, selagi tu dia dapat pahala, selagi tu awak dalam kubur pun dapat. Ini yang dipanggil ilmu yang bermanfaat. Maknanya awak tengok Imam Syafi'i dah 1200 tahun yang lalu, berapa ramai orang belajar ilmu dia sampai hari ni. Itu dia panggil keberkahan ilmu dia. Sebab tu datang belajar mengaji Quran ke, mengaji apa pun kalau boleh, lebih afdal, lebih baik ataupun lebih utama jumpa guru. Tak kira lah ustaz ke ustazah ke. Kan? Sebab keberkahan dia tu, kita nak berbual pasal keberkahan ilmu tu. Kalau online ni, tak payahlah kelas-kelas kat masjid ni buka aja YouTube. Berlambak ada ilmu-ilmu kat YouTube tu. Jadi antara sebab kelas ni semua dibuka untuk nak dapatkan keberkahan ilmu sebenarnya. Kalau tak kita belajar. Sebab tu ada orang dulu saya bukan ajar kelas ngaji Quran ajalah, tajwid ajar ikra' pun saya ada ajar daripada dulu. Saya dekat kelas-kelas rumah orang ke kat masjid saya ajar ikra'. Ada sampai beli yang pointer pen tu tau. Dia tunjuk, nanti pen tu bacakan dia. Dia dengar, lepas tu dia baca. Itu pun pada saya tak berapa tepat juga kaedah belajar macam tu. Cuma orang bisnes, kita tak boleh komen lah. Komen orang marah lah pasal orang tu bisnes jual pointer pen. Macam awak cut dia pay bisnes pula. Okey, sebab saya tak mau kaedah gitu. Sebab kaedah orang yang beli pointer pen tu, bila dia tunjuk pointer pen tu baca betul. Sebab yang dorang tip suara orang yang baca kat dalam pointer pen tu semua qari Quran ni. Memang betul dorang boleh baca betul. Makhraj dia betul, sifat huruf dia betul, tajwid dia betul. Masalahnya awak baca ni. Ya, betul Ustaz. Masalahnya awak baca betul ke tak betul? Ya. Kalau awak baca betul, okey, fine. Tapi kalau awak baca tak betul, pointer pen tu boleh tegur awak tak? Ijah, salah tu Ijah. Jah, itu panjang tu Jah, 2 rakaat Jah, tu nak kena dengung. Kalau dia boleh keluarkan suara, bounce balik untuk ajar awak beli. Tapi masalah dia tak boleh. So dia tak ada two-way interaction. Menuntut ilmu ni kena two-way interaction sebenarnya. Itu kaedah lah. Kaedah menuntut ilmu.
Kalau pointer pen tu boleh keluarkan balik suara, awak beli. Dia tak boleh. Jadi kita show sendiri. Kita dengar kat YouTube pun, kita dengar saja. Nanti besok YouTube lain pula, ustaz lain pula cakap lain. Ustaz ni cakap lain. Sebab tu kita jadi keliru. Masa satu ni kita nak ikut. Dia kita tak dapat berinteraksi. Sebab tu susah. Dia kena duduk macam gini, online ke, ataupun duduk kat kelas ke, awak boleh tanya direct. Dia punya interaction tu very important. Bila dapat interaction dengan guru, baru guru tu akan terangkan. Kerana guru pula, dia nak kena ada salah satu, nanti kita masuk bab adab-adab guru pada murid. Guru tu kena amanah. Amanahnya maknanya kena sampaikan. Kita mazhab ni kita guna kaedah ini. Kalau ini ada ulama' dia ikut kaedah gitu, ada ikut kaedah gini, ada kena tengok keadaan. Keadaan tempat, masa, suasana sekeliling kita. Mesti nak bersesuaian dengan sesuatu ilmu yang kita ambil. Sebab tu kita tengok, satu dunia ni berapa banyak mufti ada. Singapura ada mufti Singapura sendiri. Malaysia ada mufti Malaysia sendiri. Bahkan Malaysia pun Johor ada mufti dia, Kelantan ada mufti Kelantan, Terengganu ada, semua negeri ada mufti-mufti masing-masing. Sebab apa? Sebab semua mufti ni, kalau betul-betul satu je dah boleh apa? Sebab Quran satu, hadis pun Nabi Muhammad cuma satu orang aja apa? Kenapa perlu banyak mufti? Sebab masing-masing kena lihat daripada sudut suasana tempat negeri masing-masing. Mufti Singapura dia kena fokus Singapura punya fatwa. Suasana keadaan hidup kita dekat Singapura macam mana. Tak semestinya haram kat Singapura, haram kat Johor. Dia tak berjadi gitu. Kadang-kadang sesuatu hukum tu dia haram kat Singapura tapi kat Johor tak haram pun. Ya. Padahal sebelah-sebelah je. Yes. Memang gitulah cara hukum. Kalau tak, kenapa dia panggil banyak mufti? Ada Johor ada mufti lain, Melaka ada mufti lain, Terengganu ada. Kenapa tak standardiskan satu orang yang jadi mufti untuk seluruh Malaysia? Tak sama. Kehidupan orang Kelantan dengan orang Melaka tak sama. Jangan cakap kehidupan lah. Cara berbual pun tak sama. Ya, betul. Kita cakap dah makan ke belum? Orang Kelantan pula cakap dah maki. Dia tanya kita dah maki. Kita pun jadi pening pula. Maki. Kita kat Singapura cakap sekejap lagi sampai. Sekali orang Pening buat cakap sat lagi sampai. Tapi makna sama. Cuma dari sudut bahasa berlainan. Sebab tu nanti kita nampak ni semua dalam pelajaran Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu qiraat, kita nampak perbezaan dia. Sebab tu kita baca Quran, kita baca qiraat Imam Hashim. Kita akan baca surah Ad-Duha tu sebagai Wadduha. Tapi ada qiraat lain baca Wadduhi. Wadduhi tu baca Nimalah Kubra dia panggil. Ada qiraat yang lain pula baca Wadduha. Nimalah Sugra. Berbeza-beza. Ini yang Allah jadikan bahasa ni berbeza-beza. Kenapa Allah tak jadikan semua satu bahasa? Boleh tak? Boleh. Allah tak nak. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah sengaja ciptakan manusia ni lelaki dan perempuan. Kalau satu dunia dia nak ciptakan semua perempuan je boleh? Boleh. Dia tak nak. Mesti ada hikmah dia. Dia buat lelaki dan perempuan. Dan Allah sengaja ciptakan manusia ni berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Satu dunia Allah nak ciptakan semua orang Melayu. Boleh tak? Tak ada orang putih, tak ada orang Arab, tak ada orang Boyan, tak ada orang Jawa, tak ada. Semua Melayu. Boleh kalau Allah nak. Satu dunia Allah nak keluarkan dia punya hidayah, kasih jadi orang Islam. Boleh tak? Boleh. Allah sengaja cipta pun agama ada yang Islam, ada yang agama Buddhis, ada agama Kristian. Mesti ada sebab dia. Wallahu a'lam, ni semua ada hikmah di sebalik itu. Kita pilih ya Ustaz. Yes, pilihlah mana yang awak sesuai. Kita ni kena bersyukur lah. Lahir daripada keluarga Islam. Orang yang lahir bukan keluarga Islam berlumba-lumba nak cari Islam. Kita dah depan mata dah lahir dari Islam pun kita ambil remeh tentang Islam. Ambil remeh ni maknanya tak ambil berat lah tentang hukum hakam, tentang baca Quran, tentang apa. Rugilah. Sebab kita beriman dengan Al-Quran tapi kita tak nak baca dia. Sekurang-kurangnya kita pergi ke level yang pertama je. Kita dapat baca pun dah kira Alhamdulillah lah. Sebab wahyu pertama pun perintah kita suruh baca. Dia bilang apa? Iqra'. Bacalah. Yes. Dengan nama Tuhan yang menjadi kamu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca saja. Faham tak faham nanti. Itu part 2. Part 1 dia mesti nak baca. Itu kira kita punya primary level ni mesti nak baca. Lepas tu baru naik secondary. Upgrade lah sikit. Takkan daripada kecil sampai umur 80 pun baca Quran Iqra' aja.
Pimai tang tu lah upgrade. Dah faham sikit baca Quran, upgrade baca tajwid pula. Ilmu tajwid dah faham sikit. Try faham bahasa Arab sikit-sikit dalam Al-Quran. Supaya kita dapat message apa yang Allah hendak kat dalam tu. Kalau setakat baca je tak faham pun tak guna juga. Burung kakak tua pun boleh baca. Tak? Awak suruh burung kakak tua baca, dia pun boleh baca tapi tak faham, tak nak lah. Kita tak nak jadi burung kakak tua. Kita nak baca, kita nak kena faham. Ada message. Sebab Al-Quran ini adalah buku panduan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita kena ada satu guideline lah, buku panduan. Untuk memandu kita dapat kehidupan yang bahagia kat dunia dan juga kat akhirat. Semua pelajaran ni sebenarnya ada buku panduan dia. Kalau awak tak ada buku panduan, awak tak boleh hidup betul. Awak nak belajar memandu pun ada buku highway code juga. Yes. Awak belajar highway code, awak boleh memandu tak awak ingat? Tak tahu, kita tak tahu double yellow line boleh parking ke tidak, zebra crossing ni nak kena apa jalan ke tidak, lampu merah nak jalan ke, semua kita tak tahu. Macam mana kita tahu? Sebab kita belajar. Mana kita dapat ilmu? Daripada buku highway code. Sama lah. Mana kita tahu tentang agama kita, kita belajar. Dapat ilmu daripada guru-guru kita. Guru kita dapat ilmu dari mana? Pada Quran dan hadis juga.